Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada satu berita yang menjadi satu cerita panas, di mana kebelakangan ini nama Dr. Akmal Saleh menjadi sebutan ramai. Ada yang kata beliau ini ekstrim dan tidak sesuai untuk bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Dan ada yang kata mungkin beliau patut dipecat saja ataupun keluar daripada kerajaan PHBN. Saudara-saudara, semua persoalan-persoalan ini mungkin menjadi kenyataan, tapi mungkin juga tidak menjadi kenyataan. Namun saudara-saudara, kalau Dr. Akmal Saleh pula menyertai Perikatan Nasional ataupun menjadi juru cakap Perikatan Nasional, anda rasa apa jawapan yang sepatutnya ataupun apa sebenarnya yang relevan untuk berlaku berkaitan dengan persoalan Dr. Akmal jadi juru cakap Perikatan Nasional? Perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 3 Oktober. Dr. Akmal jadi juru cakap Perikatan Nasional, dakwa pengarah komunikasi UMNO. Pengarah komunikasi UMNO Datuk Lokman mendakwa bahawa Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Akmal Saleh menjadi juru cakap PN dengan membangkitkan semula dakwaan pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin berkenaan status 6 ahli parlimen dan adun Selat Kelang dari Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di pusat dan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri di Selangor. Kerja Muhyiddin makin lama makin mudah bila mana Ketua Pemuda UMNO hari ini sudah menjadi juru cakap kepada PN. Saya terpanggil menjawab juru cakap Muhyiddin ini. Saya rasa dah melampau sangat budak ini bila mana kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin tidak mendapat sambutan. Amat menghairankan Akmal Saleh pula jadi juru cakap Perikatan Nasional. Din Tompok ini bukan setakat pakar lompat. Dia tak layak cabar kerajaan perpaduan mengisytiharkan pengosongan 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi DUN di Selangor yang dimiliki ahli Bersatu yang menyokong kerajaan, kata Lokman dalam siaran rakaman YouTube yang turut dikongsi menerusi TikTok. Lokman menjelaskan bahawa status kesemua 7 wakil rakyat masih kekal dalam Bersatu. Beliau turut menyekolahkan Akmal berkenaan akta lompat parti. Keputusan sama ada pengosongan 6 kerusi parlimen dan 1 DUN berkenaan sepatutnya dibuat oleh individu yang mewakili semua kerusi berkenaan. Ke-6 ahli parlimen dan 1 adun tak pernah lompat parti. Saya nak beritahu Dr. Akmal, tolong simpan kebodohan kau ini. Jangan terlalu nampak dangkal sehingga tak sedar yang akta yang digubal ialah akta lompat parti. Kita tak pernah menggubal akta menyokong mana-mana individu. Kita gubal akta lompat parti dan benda ini jadi longgar kerana kebodohan pemimpin PN, pemimpin Bersatu. Berkaitan dengan isu ini, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Saudara-saudara, terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, masih lagi ramai yang bercakap tentang keputusan pilihan raya kecil DUN Mahkota. Masih lagi ramai yang membahaskan kemenangan PRK DUN Mahkota yang dimenangi oleh calon kerajaan perpaduan ataupun calon Barisan Nasional. Namun ada satu persoalan. Adakah kemenangan ini bersih dan telus? Saudara-saudara, disahkan kemenangan calon Barisan Nasional majoriti 20,000 lebih undi, di mana PN hanya mendapat terlalu sedikit, iaitu hanya 7,000 undi berbanding Barisan Nasional ataupun Kerajaan Perpaduan. Ada yang bertanya, adakah keputusan PRK DUN Mahkota ini boleh dibatalkan? Adakah terlibat unsur rasuah? Adakah terlibat salah proses kiraan undi yang tidak sah? Saudara-saudara, ini menjadi persoalannya.
Satu perkongsian daripada Malaysia Gazette bertarik 29 September, polis siasat dakwaan berlaku pemalsuan identiti pengundi PRK Mahkota. Adakah dengan dakwaan kononnya berlaku pemalsuan identiti pengundi PRK Mahkota? Kalau benar ada pemalsuan undi, adakah ini akan memberikan satu situasi di mana PRK Dun Mahkota tidak sah? Adakah proses kiraan undi tidak sah? Adakah kemenangan BN tidak sah? Ataupun PRK Dun Mahkota keputusannya dibatalkan dan akan diulang semula? Setakat ini belum ada pengumuman rasmi bahawa PRK Dun Mahkota akan diulang semula. Kalau diulang semula sudah pasti PN akan bersorak gembira. Tapi kena ingat, adakah mereka mempunyai peluang sekiranya PRK Dun Mahkota diulang semula? Adakah mereka mempunyai peluang untuk menang? Sedangkan majoriti terlalu jauh untuk mereka kejar. Saudara-saudara yang amat dihormati, polis membuka 2 kertas siasatan berkenaan kesalahan pada hari mengundi PRK Dun Mahkota. Ketua Polis Johor Datuk M. Kumar, kertas siasatan tersebut membabitkan kesalahan pemalsuan identiti aktiviti selain cubaan berkempen melebihi tempoh yang dibenarkan. Semalam, kita terima laporan polis daripada pengadu yang menyatakan namanya telah dipotong ketika mahu mengundi. Persoalannya berapa ramai namanya dipotong, kalau benar ada. Dia mengesyaki berlaku pemalsuan identiti dan kita buka kertas siasatan di bawah Seksyen 7 Akta Pilihan Raya 1954, katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang akbar selepas keputusan PRK Dun Mahkota diumumkan di Dewan Tunku Ibrahim Ismail. Kumar berkata, kes kedua pula pengadu menerima panggilan telefon daripada seorang peraih undi yang berkempen dengan memujuk untuk mengundi sebuah parti politik. Pihak berkenaan katanya masih cuba meraih undi dalam tempo berkempen sudah tamat. Justru katanya kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 4 dalam kurungan E, Akta Pilihan Raya 1954. Kumar memberitahu sebelum ini 6 laporan polis diterima berhubung kesalahan yang dilakukan semasa PRK Dun Mahkota dan 4 daripadanya sudah dibuka kertas siasatan. Beliau menasihatkan calon yang menang PRK Dun Mahkota mematuhi undang-undang dengan tidak mengadakan perarakan atau perhimpunan yang boleh mencetuskan provokasi atau kacau ganggu awam. Polis Johor telah mengatur gerak seramai 878 pegawai dan anggota untuk penugasan pasca pilihan raya kecil. Ini bermakna daripada sekarang sehingga 30 September, pasukan ini akan terlibat dalam mengatur gerakan, sekatan jalan raya dan pemantauan secara keseluruhannya, katanya. Pada PRK Dun Mahkota, Syed Husin Syed Abdullah berjaya mempertahankan kerusi Dun Mahkota dengan memperoleh 27.995 undi, menewaskan calon PN Muhammad Haizan yang mendapat 7.347 undi. Saudara-saudara tuan-tuan, adakah ini sedikit sebanyak akan menjadi penyebab kepada pembatalan PRK Dun Mahkota? Kita pun tak tahu. Apa komen Anda?